Mungkin saya orang paling dibenci di Malaysia sekarang. Tunku Ali Zakri alias berkata KWSP tidak akan menggadaikan masa depan pencarumnya dengan membuat keputusan melulu atau terpengaruh mana-mana desakan. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP belum membuat keputusan membenarkan pengeluaran wang dari akaun 1 dan masih dalam peringkat perbincangan dengan Kementerian Kewangan. Ketua Pegawai Eksekutifnya CEO Tunku Ali Zakri alias berkata, KWSP tidak akan menggadaikan masa depan pencarumnya dengan membuat keputusan melulu atau terpengaruh dengan mana-mana desakan berhubung isu berkenaan. Tunku Ali Zakri berkata meskipun berdepan pelbagai tekanan termasuk daripada ahli politik yang sebulat suara menyokong pengeluaran RM10,000 dari akaun 1, katanya ia tidak akan mematahkan semangat pasukannya dalam membuat keputusan terbaik demi jaminan masa depan pencarum. Saya faham ramai orang marah, bimbang, runsing kerana kesan pandemik ini yang tidak pernah berlaku kesan sebesar ini. Mungkin saya menjadi orang paling dibenci di Malaysia sekarang kerana membuat keputusan yang tidak popular. Biarlah orang kecam saya tetapi akan jalankan tugas saya untuk melindungi masa depan ahli, katanya, seperti dipetik Harian Metro. Kata Tunku Ali Zakri, KWSP mendengar pandangan semua pihak sebelum membuat keputusan berhubung perkara itu. Kita akan melihat semua aspek secara menyeluruh dengan mengimbangi keperluan semasa ahli sebelum membuat keputusan rasional yang bukan saja akan menyelesaikan masalah hari ini tetapi menjamin kelestarian masa depan ahli, katanya lagi. Tunku Ali Zakri turut mendedahkan bahawa berdasarkan statistik KWSP, sejumlah 43% atau 5.38 juta ahli di bawah umur 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 dalam akaun 1 mereka. Statistik itu menunjukkan bahawa 54% atau 137,000 daripada 240,000 orang ahli yang berumur 54 tahun pada 2020 mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000 dan bakal mengharungi hidup persaraan dengan pendapatan hanya RM200 sebulan bagi tempoh 20 tahun. Jumlah RM200 itu adalah sangat jauh daripada paras kemiskinan negara, iaitu RM2,208 untuk satu isi rumah dan juga RM2,450 untuk perbelanjaan asas seorang warga emas, seperti yang dinyatakan dalam kaji selidik oleh Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial SWRC, katanya lagi. Tambahnya lagi, faktor gaji yang rendah menjadi punca. Ramai pencarum mempunyai simpanan yang sedikit dalam akaun 1. Sebelum ini ramai pencarum yang memiliki gaji asas rendah, di mana selebihnya adalah dalam bentuk allowance. Namun keadaan itu kini sudah bertambah baik susulan penetapan gaji minimum yang dilaksanakan oleh kerajaan, katanya lagi. Cadangan untuk membenarkan pengeluaran wang simpanan dalam akaun 1 mendapat pelbagai reaksi dengan setengah pakar berkata, langkah itu bukanlah penyelesaian yang baik dalam membantu rakyat berdepan kesempitan ekonomi. Ada pula yang mempersoalkan hikmah menyimpan wang untuk kegunaan pada waktu sukar, sedangkan kesulitan ekonomi sudah pun melanda sekarang. Ketika membentangkan belanjawan 2021 pada Jumaat, Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan yang pencarum akan dibenarkan mengeluarkan RM500 sebulan daripada akaun 1 selama 12 bulan atau berjumlah keseluruhan RM6,000. Pengeluaran itu boleh dilakukan bermula Januari 2021. Tengku Zafrul turut meminta Tunku Ali Zakri agar bersikap fleksibel dalam perkara itu. Kita beralih ke perkongsian berita yang lain. Yadim Gesar ABP BH33 dibatal, minta banyakkan istighfar.
Yang Dipertua Yadim Nasruddin Hasan berkata, sewajarnya umat Islam memperbanyakkan aktiviti yang boleh mendekatkan diri kepada Allah ketika mendepani wabak COVID-19. Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim menggesa Malam Kemuncak Anugerah Bintang Popular BH ABPBH ke-33 dibatalkan selepas pihaknya mendakwa menerima banyak aduan berkenaan program yang dijadual berlangsung esok itu. Yang Dipertua Yadim Nasruddin Hasan berkata, sewajarnya umat Islam memperbanyakkan aktiviti yang boleh mendekatkan diri kepada Allah ketika berdepan wabak COVID-19. Saat umat Islam sedang resah dilanda pandemik COVID-19, sayugiannya kita banyakkan aktiviti yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT, beristighfar dan melakukan amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita, negara dan seluruh penghuninya dari wabak yang bahaya ini, katanya. Justru program hiburan seperti ini sangat tidak wajar, sementara saat umat Islam sedang resah mendepani wabak seperti yang saya nyatakan tadi. Yadim menerima banyak aduan daripada umat Islam mengenai ketidakwajaran program ini diteruskan. Justru kami mohon ia dibatalkan, katanya dalam satu hantaran di Facebook. ABPH 33 dikendalikan Berita Harian dan TV3 melalui syarikat produksi Primeworks Studios PWS akan disiarkan secara langsung dari Axiata Arena Bukit Jalil mulai jam 9 malam. Buat pertama kali dalam sejarah siaran langsung, ABPBH 33 tidak dihadiri penonton di lokasi secara bagi mengelak perhimpunan beramai-ramai, termasuk kelab peminat susulan standard operasi prosedur SOP yang mengengkang COVID-19. Nasruddin yang juga anggota Jawatan Kuasa PAS Pusat menyeru pihak penganjur menggantikan ABPBH dengan program yang lebih bermanfaat dan tidak mengundang kemurkaan Allah SWT. Bagi pihak Yadim, beberapa usaha dalaman telah dilakukan supaya program ini dibatalkan. Mohon doakan dari semua, katanya sambil mengakhiri kenyataan itu dengan tanda pagar batalkan ABP. Malaysia kini sedang cuba menghubungi pihak penganjur bagi mengulas isu tersebut. Sementara itu, dalam berita berkaitan Anugerah Bintang Popular bukan aktiviti terlarang, kata Menteri Ismail Sabri, penganjur hanya perlu mengikut SOP ditetapkan. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob menjelaskan bahawa Anugerah Bintang Popular BH ABPBH ke-33 tidak tergolong dalam senarai aktiviti terlarang semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Justru itu, katanya, tiada keperluan untuk penganjur merayu supaya anugerah itu dibenarkan dan hanya perlu mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Hiburan ABPBH 33 di bawah industri kreatif. Persembahan seperti ini termasuk dalam SOP PKPB yang lepas adalah luar daripada senarai negatif, maknanya ia dibenarkan. Sebab itu tiada rayuan dibuat oleh penganjur kepada jawatan kuasa khas yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan juga jawatan kuasa teknikal yang dipengerusikan oleh saya. Kerana ia bukan aktiviti terlarang atau tidak dibenarkan, maka tiada keputusanlah. Jika tiada keputusan, mereka hanya perlu SOP yang diputuskan oleh SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, KKMM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan MKN, Majlis Keselamatan Negara. Ketika kita umum kebenaran itu, katanya dalam sidang media harian COVID-19 hari ini. Terdahulu, Yayasan Dakwah Islamia Malaysia, Yadim, menggesa malam kemuncak anugerah tersebut dibatalkan dan umat Islam memperbanyakkan aktiviti yang boleh mendekatkan diri kepada Allah ketika mendepani wabak COVID-19. Ismail ditanya pemberita berkaitan kritikan warganet
Susulan penganjuran aktiviti hiburan sebegitu dibolehkan, tidak seperti kegiatan sukan seperti bola sepak. Menjawab hal itu, Ismail menjelaskan bahawa amat sukar bagi memastikan penjarakan fizikal ketika perlawanan bola sepak. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM anggap apabila berlaku sentuhan dan peluh, itu lebih membahayakan dan juga pemain terpaksa rentas negeri, sedangkan ia tidak boleh dalam SOP PKPB. Sebab itu dari dulu tidak dibenarkan, katanya lagi. Sementara itu, Ismail turut menasihati penganjur majlis hiburan esok supaya mengikuti SOP. SOP macam biasalah, tiada penonton dan wajibkan peserta pakai pelitup muka, tiada warga asing dan kru secara minuman. Jika berlaku pelanggaran penganjur akan diambil tindakan, katanya lagi. Ismail juga menambah dia akan menyerahkan isu lanjut berhubung majlis tersebut kepada Menteri KKMM Saifuddin Abdullah. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online.